Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya, Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam kelas PDPR Bahasa Melayu Tahun 5 dengan tema yang ke-6, Sains, Teknologi dan Inovasi, Unit 16, Sains dan Kehidupan. Tajuk ingin kita pelajari pada hari ini iaitu kuasa magnet dalam standard pembelajaran 5.3.1. Dari segi standard kandungan 5.3 ini, kita akan memahami dan membina ayat mengikut konteks. Dari segi standard pembelajaran 5.3.1 ini, kita akan memahami dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat mengikut konteks. Dari segi objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membina dua ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat berdasarkan ayat-ayat yang diberikan secara individu. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat membina sekurang-kurangnya satu daripada dua ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat berdasarkan ayat-ayat diberikan secara individu. Murid-murid, sebelum kita pergi untuk membina ayat majmuk, kita kena pasti dulu apa itu dimaksudkan dengan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat. Pada minggu yang sebelumnya, kita telah belajar ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. Jadi pada kali ini, kita berjumpa dengan kemahiran membina ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat. Apa itu ayat majmuk yang dimaksudkan dengan perluasan subjek dan predikat? Mari kita baca ini bersama-sama. Ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat terdiri daripada ayat-ayat yang mengalami perluasan dengan unsur kata hubung gabungan, relatif, komplement dan keterangan pada subjek dan predikat ayat. Jadi di sini akan berlakunya penambahan unsur-unsur pada bahagian subjek dan predikat. Ya, dan kita akan pastikan ayat itu merupakan ayat majmuk yang terdapat adanya unsur kata hubung dalam ayat tersebut. Okey, mari kita lihat untuk memperjelaskan lagi apa itu ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat. Baiklah murid-murid, ini ialah paparan cerita tentang kuasa magnet. Kita perlu membacanya dan selepas itu kita perlu melihat satu persatu ayat diberikan ini bagaimana ia dikatakan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat. Kita baca dahulu teks yang diberikan. Kuasa magnet. Sejak pagi, Ibu Farisha masih mencari sebatang jarum yang terjatuh di atas pemadani. Farisha membantu ibunya. Ya, jika kamu lihat dalam grafik ini, Ibu dan Farisha sedang mencari sebatang jarum yang terjatuh di atas pemadani. Ya, jarum merupakan barang yang tajam dan amat berbahaya kepada adik-adik kecil, ya, ataupun pada diri kita sendiri jika ia terjatuh tempat seperti permadani. Jadi eloklah kalau benda ini disimpan di tempat yang sepatutnya dan apabila jatuh kita perlu mencarinya, ya, sehingga dijumpai. Inilah yang dilakukan oleh Farisha dan ibunya. Okay, mari kita lihat ayat yang pertama. Puan Faiza mencari sebatang jarum yang tercicir di atas pemadani. Okay, ayat yang kedua. Farisha mencari sebatang jarum yang tercicir di atas pemadani. Dalam sini kata hubungnya dan. Ayat majmuk perluasan subjek. Jadi perlu adanya penggunaan kata hubung dalam bahagian subjek. Kita lihat dulu apa subjek dalam ayat yang pertama, Puan Faiza. Ayat yang kedua, Farisha merupakan subjek. Jadi kita perlu gabungkan subjek ini menggunakan kata hubung dan. Jadilah ya ayat majmuk perluasan subjek di bawah ini. Puan Faiza dan Farisha mencari sebatang jarum yang tercicir di atas pemadani. Ya, jadi Puan Faiza dan Farisha ini yang dikatakan perluasan subjek. Ya, di bahagian subjek yang ada berlakunya penambahan dan kita masukkan unsur kata hubung. Okay, jelas ya murid-murid? Okay, kita pergi ke contoh yang seterusnya. Okay, gambar yang kedua jika kamu perhatikan, ya, Ibu Farisha menggunakan kanta untuk mencari jarum tersebut. Ya, jarum merupakan objek yang kecil dan sukar kalau kita nak lihat. Kalau sekiranya kapek kita itu atau pemadani kita itu tebal, ya, sukar untuk mencari dalam keadaan dengan mata kasar. Dia perlu menggunakan kanta pembesar. Okay, ayat yang pertama. Puan Faiza masih gagal menjumpai jarum itu. Ayat yang kedua. Puan Faiza mencari jarum itu dengan kanta pembesar. Kata hubung di sini walaupun.
ayat majmuk pulusan predikat. Jadi kita kena lihat apa predikat dalam dua ayat ini. Ya, penerangan ya pada subjek. Yang pertama, masih gagal menjumpai jarum itu predikat yang pertama. Mencari jarum itu dengan kanta pembesar merupakan predikat yang kedua. Ya, kita boleh cantumkan predikat ini menggunakan kata hubung walaupun. Jadi, ayat ini bila dicantumkan perluasan dari segi predikat, Puan Faizah masih gagal menjumpai jarum itu. Walaupun beliau mencarinya dengan kanta pembesar. Jadi ayat ini kita gabungkan dan masukkan kata hubung tersebut. Jadilah ia ayat majmuk perluasan predikat. Okay, murid-murid kena pasti mana subjek, mana predikat dalam ayat yang 1 dan 2 ini. Barulah mudah untuk kita gabungkan kedua-dua ayat itu dari segi perluasan subjek ataupun predikat. Jelas? Okay, kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, kalau lihat gambar yang ketiga ini, Farisha baru teringat ya subjek yang dipelajari tentang kuasa magnet ya. Magnet boleh menarik besi. Ya, jadi Farisha menggunakan magnet ini untuk mencari jarum yang tercicir di bahagian permadani tadi. Kita lihat ayat yang pertama. Farisha teringat akan manfaat kuasa magnet. Ayat yang kedua, Farisha baru belajar tentang magnet. Menggunakan kata hubung yang, kita perlu menjadikan ataupun membina ayat tunggal ini menjadi ayat majmuk perluasan subjek. Oleh itu kita kena pasti dulu subjek ayat pertama iaitu Farisha dan ayat yang kedua iaitu Farisha juga. Kita perlu menggabungkan ayat ini menggunakan kata hubung yang. Jadi Farisha yang baru belajar tentang magnet teringat akan manfaat kuasa magnet. Ya, kita ambil ayat ini, kita gabung mana yang bersesuaian. Kita ambil ayat yang pertama, yang kedua, kita jadikan ayat, sambungkan dengan yang, kata hubung. Kemudian kita sambungkan kedua-dua ayat itu menjadi ayat majmuk perluasan subjek. Ya, jelas ya murid-murid? Jika jelas, kita lihat contoh yang terakhir. Ya, contoh yang terakhir. Okey, jadi di sini jika dilihat grafik, Farisha telah melekatkan magnet pada sebuah kereta kontrol, ya, kawalan jauh. Jadi di situ Farisha telah memainkan kereta kawalan jauh ini di kawasan jarum tadi tercicir untuk memastikan jarum itu boleh terlekat pada magnet yang telah lekatkan pada kereta kawalan jauh tersebut. Okey, kita lihat ayat yang pertama. Farisha menjelaskan sesuatu. Yang kedua, jarum itu boleh dijumpai dengan menggunakan magnet yang dilekatkan pada kereta kawalan jauh. Jadi kata hubung di sini kita gunakan bahawa. Ayat majmuk perluasan predikat. Kita lihat predikat yang pertama, menjelaskan sesuatu. Yang kedua, boleh dijumpai dengan menggunakan magnet yang dilekatkan pada kereta kawalan jauh. Kita kena gabungkan ayat ini menggunakan kata hubung bahawa. Jadi ayatnya, Farisha menjelaskan bahawa jarum itu boleh dijumpai dengan menggunakan magnet yang dilekatkan pada kereta kawalan jauh. Ya. Jadi berlakulah di sini perluasan predikat dalam ayat majmuk ini. Jelasin murid-murid, cikgu harap kamu dapat jelas dengan penerangan yang telah diberikan dan kita akan cuba untuk menjawab soalan untuk menjelaskan lagi penggunaan ataupun bagaimana perluasan subjek dan predikat ini berlaku. Jadi kita akan pergi ke latihan yang seterusnya. Okay, ini merupakan latihan instruktif yang kamu dapat link di bahagian penerangan video. Klik link di bawah, kemudian kamu boleh menyusun ayat ini mengikut perluasan subjek dan predikat. Ya, dipastikan kamu dapat susun ayat ini dengan kemas dan pastikan susunannya mengikut subjek dan predikat. Ya. Dengan adanya latihan ini, ia dapat menambahkan pemahaman kamu tentang ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat. Jika kamu lihat dalam cerita ini tentang Farisha dan ibunya yang sedang bertungkul lumus mencari jarum yang jatuh di bahagian permukaan permadani. Jadi di sini kita perlu berhati-hati dan perlu melakukan ketelitian mencari sesuatu benda yang tajam itu. Kita perlu mendapat ataupun mencarinya sehingga dapat kerana ia boleh memudaratkan anak-anak kecil ataupun adik-adik kamu yang masih kecil. Di sini cikgu ingin ingatkan,
Jika kita ingin menyimpan benda-benda yang tajam, pastikan kamu menyimpan di tempat yang sepatutnya. Ya, maksud cikgu, simpanlah di dalam kotak ataupun simpan di tempat yang tinggi supaya tidak dicapai oleh adik-adik. Dan jika kita menggunakan benda tersebut, pastikan kita gunakan dengan berhati-hati, jangan sampai tercicir ataupun terjatuh di kawasan permadani. Ini amat menyukarkan kita untuk mencarinya di kemudian hari. Okey, baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja perkongsian cikgu. Cikgu harap kamu dapat memahami topik kita pada hari ini. Kita akan berjumpa di kelas yang seterusnya. Ingat pesanan cikgu, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.